Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat diberikan kepada kita ini hidup. Yang sebelum ini kita belum lagi ada disebut lagi, belum ada lagi, belum hidup, tak ada hidup kita. Dan apabila Allah mengurniakan kepada kita ini hidup, lalu kita mengetahui bahawa hidup ini adalah kisah-kisah, cerita-cerita tentang keesaan, ketunggalan Allah, tidak ada dua. Maka inilah makna dikatakan kita yang benar-benar nak meyakini, kita nak beriman benar-benar, kerana diuji di situ dahulu. Kerana kita sering akan merasakan keakuan diri kita, ya, disebabkan kita ini terlebih sangat sekarang ini mengambil ilmu yang selain daripada ilmu mengenal Allah terlebih dahulu, ataupun kita tidak mempelajari dengan sebenar-benar mengenal diri, mengenal Allah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dia mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan terus kepada wali-wali Allah. Mereka ini terlebih dahulu mengenali diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah dahulu. Sedangkan kita ini membaca, kemudian tu kita beramal dulu tanpa innallazina amanu. Sebelum kita beriman, yakin kepada Allah, kenal kepada Allah, maka itu kita terlalu jauh sangat pergi. Kita pergi terlalu jauh dan hinggakan kita melupai perkara yang sebenar-benar yang harus kita ketahui, hingga kita tidak mampu untuk berpatah balik, ataupun kita ibaratnya kita tak tahu jalan kembali ke rahmatullah. Kerana kita menyangka dengan amal-amal yang banyak yang kita lakukan itu tadi, kita rasakan bahawa itu yang akan menolong kita. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala syarat-syarat nak menerima amal kita, syaratnya yang paling penting adalah harus engkau kenal aku. Kerana aku jadikan kamu semua sekalian ini ingin aku dikenali. Jadi Nur Muhammad itu terzahir dengan perkataan Allah dalam Asyik Berasyik, mengatakan ingin aku dikenali. Maknanya itu Nur Muhammad itu nak dinyatakan Allah dengan perkataan ingin aku dikenali. Maka kalau kiranya kita tidak mengenal Allah daripada pembimbing-pembimbing rohani, kalau sahabat Nabi Rasulullah SAW,
Maka kalau kita tak kenal, kita rasa kita beramal banyak, maka amal-amal kita tidak akan memberi manfaat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak bagi beramal, tapi Nabi mengingatkan kita. Syarat nak menerima amal itu harus kau kenal. Ilmu mengenal Allah. Kalau sekiranya tidak engkau kenal kepada Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka Nabi kata kalau engkau tak kenal diri engkau, maka engkau tidak akan kenal Allah. Bila engkau tak kenal Allah, engkau beramal, engkau akan beramal mengikuti hawa nafsumu. Nak upah, nak ganjaran, nak itu, nak ni. Engkau tak kenal Allah. Bila engkau kenal diri, kau kenal Allah, baru engkau tahu yang beramal itu bukan engkau. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kudrat dan juga iradat untuk kamu dapat melakukan segala ibadah. Dan hidupmu itu sendiri adalah anugerah daripada Allah. Ini yang harus kita fahami. Pernah juga saya ditanyakan oleh orang ataupun dia menyoal lah. Lebih kurang gitu, dia kata, habis tu kalau kita buat jahat, kita buat baik pun Allah tak terima, kita buat jahat lagi baik, dia kata. Ada yang berkata begitu. Yang maknanya diri keakuannya tu masih ada dan dia tidak dapat pembimbing rohaninya. Maka soalannya akan berunsur begitulah. Dia akan nampak kalau orang buat jahat macam tu, Allah yang buat jahat. Dia nampak gitu. Pasal kita kata apa pun dalam berlaku dalam kehidupan kita ini semuanya adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah, dia kata. Kalau macam tu kita buatlah semua kisah Allah. Buatlah kalau boleh, saya cakap. Engkau jangan sombong. Kalau engkau buat sesuatu itu tanpa diizinkan Allah, tidak akan dapat. Iblis tu sendiri pun kalau dia nak tak diizinkan Allah, tak dapat dia menggoda siapa-siapa. Atas izinan Allah. Kau nak berompak, kau nak buat jahat, silakan, Allah Ta'ala kata. Tapi atas izinanku. Habis tu kalau aku buat, mana Allah izinkanlah. Dia kata gitu. Kita akan dipertanggungjawabkan apabila Allah memberikan kepada kita anugerah untuk supaya kita hidup kita mengesahkan Allah. Bila kita mengakui keakuan diri tu, baru kita akan buat sesuatu. Baru kita akan buat sesuatu itu. Bila ada keakuan diri, kita buat sesuatu maka kita akan melakukan tulisan yang telah akan dicatat bahawasanya kita akan disoalkan. Itu maknanya satu kerugian yang besar bila seseorang itu belum dia mengenal diri, mengenal Allah, maka segala amal perbuatan baik atau buruk dikira. Tapi bila dah mengenal diri, mengenal Allah, dia tak mau ada keakuan diri, maka semuanya akan berlaku dengan catatan cahaya cantik. Cahaya. Catatan juga dalam kitab tu tapi penuh dengan cahaya. Seperti para rasul, para nabi, para wali Allah. Itu perbezaannya. Maka setiap diri kita akan dikalungkan pada diri kita masing-masing di padang mahsyar, iaitu kitab-kitab kita sendiri yang telah kita lakukan di dunia. Baik ke, buruk ke, yang kecil ke, yang besar ke, halus, semua ada dalam tu. Jangan pula kita kata kita belajar ni, kalau begitu apa pun kita buat, baik atau buruk, buruk pun Allah yang... jangan cakap begitu. Memang Allah berkehendak, tetapi harus kita faham. Adakah kita dah sampai menghilangkan keakuan diri kita? Kalau kita dah sampai hilang keakuan diri kita, kita tak akan berbuat tanpa perintah daripada Allah. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan berbuat baik ke buruk ke tetap akan dihitung. Nak pula baik tu tadi kita ungkit-ungkit. Kita bukannya buat baik tu semata-mata demi wajah Allah. Pasal kita tak kenal Allah. Tetap juga akan dikenakan sesuatu yang Allah Ta'ala akan tanya di dalam fuad kita, di dalam hati, di dalam nanti ada fuad. Fuad tu akan terbuka dan menceritakan apa yang berada di dalam hati fuad kita. Kenal diri ke kenal Allah? Kenal diri atau tidak kenal diri atau tidak kenal Allah? Di situ dia akan mengetahuinya, kitab-kitab tu bertanda. Atas tanda orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah, buku catatan tandanya lain. Diberi oleh malaikat, dikalungkan, kita lihat sendiri dalam tu.
100G bukan 5G lagi dah. Canggih. Semua yang halus dalam fuad kita semua tak berkata kita dalam hati kita yakin apa balasan yang kita nak. Malaikat tak tahu dalam dia, tapi Allah tu tahu. Engkau bukan menyembah kepada aku, beramal semata-mata demi wajahku. Malaikat dah lepas langit ketujuh sampai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tendang balik. Apa ni ibaratnya? Tolak balik amalan kita. Sebab malaikat kenapa dia tolak balik? Sebab Allah tahu dalam hati dia bukan beramal kerana Allah. Malaikat tahu dia buat baik. Malaikat tulis. Tapi sampai kepada Allah, Allah kata tak boleh. Sebab dia beramal bukan kerana. Jadi Allah tu tahu. Jadi itu pasal orang yang mengenal diri, mengenal Allah, dia tahu akan sampai kepada Allah dengan cara dia tidak merasakan ada keakuan dirinya. Maka setiap amal-amalnya akan diterima Allah. Sebab bukan dia melakukan. Amal soleh ni kita melakukan tanpa kita merasa kita yang melakukan. Kerana kudrat dan iradat tu kehendak daripada Allah yang kita dapat berbuat. Kuasa yang Allah bagi kita dapat tegak berdiri dalam solat. Dan kita dapat menyebut Allah sebab Allah bagi ingat. Allah bagi kita ingat untuk ingat dia, maka kita ingat Allah kerana Allah yang menyentuh kolbun kita untuk ingat. Tandanya Allah mengingat dirinya sendiri. Kita tahu di situ. Tapi bagi orang-orang yang dah jauh dia mengambil ilmu, dia tak mengambil ilmu Allah dulu, maka dia akan terlajak jauh mengatakan dia yang beramal. Jangan sampai kita terjadi begitu. Bila dibacakan, hari-hari aku baca ayatul kursi. Surah Baqarah. Ayat kursi. Hari-hari aku baca 170 kali. Aku ni dijamin. Tapi bila ditanyakan tadi sedikit, apa maknanya tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tak faham. Dia hanya faham tafsirnya. Allah tiada Tuhan melainkan dia, dan dia tu hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Maknanya hidup tu tadi Allah Ta'ala kata Allah tak ada, semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah. Dia yang maha hidup. Tapi bila kita baca banyak kali, 170 kali satu hari, tetapi kita tidak memahaminya, itu bukan beramal. Kita hanya membaca. Dia beramal dengan ayat kursi, dengan membaca itulah lain. Membaca tu hanya tahu tafsir. Tapi beramal tu tadi maqam, iaitu dia jaga. Dia di sisiku aku tidak hidup. Yang hidup hanya Allah. Jadi bila dah hidup tu hanya Allah, semua pergerakan, kudrat, iradat, perkataan kalam, semua kehendak-kehendak semuanya dia rasakan Allah yang hidup. Maka itu dinamakan dia beramal. Tapi kalau dia baca aja, dia tak tahu letak di mana rahsia untuk diamalkan tu tadi, maka itulah saya cakap tadi. Kita dah terlajak jauh baca banyak, sampai 30 tahun baca, kita rasa dah betul dah. Padahal kita hanya membaca. Kita tidak faham. Para rasul, para nabi, para wali Allah, dia duduk di maqam tu. Nak membacanya agak mudah. Tetapi nak beramal, nak menjaga kesucian supaya jangan merasa kita ni hidup. Jangan merasakan kita boleh berdiri dengan sendirinya. Jangan merasakan kita ni boleh melihat dengan sendirinya. Melainkan kita melihat dengan penglihatan Allah. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Kita berkata-kata dengan perkataan Allah. Maka diulang-ulang ini. Allah Ta'ala kata dalam Quran, 7 yang diulang-ulang. Maknanya hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini 7 yang sentiasa Allah Ta'ala ulang-ulangkan, kita mengaku kita pula. Ada yang menafsirkan 7 diulang-ulang tu Al-Fatihah, betul juga. Tapi yang lebih terperinci para wali-wali Allah mengatakan, inilah yang selalu diulang-ulang dalam hidup kita. Selalu diulang-ulangkan. Fatihah pun ia juga. Tapi ini lebih pasti lagi. Sebab 7 ni berjalan dalam diri kita terlalu cepat hingga kita menyangka kita yang punya hidup.
kita yang punya perkataan, kita yang punya penglihatan, kita yang punya pendengaran. Sampai kita lupa itu semua hak Allah. Hingga nafas kita turun naik tadi, kita rasa masih lagi kita yang bernafas. Kalau tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, ginilah jadinya. Kesombongan akan datang, iaitu kita mengaku kita yang ada hidup, kita mengaku kita yang berkuasa. Padahal kita sebut la ilaha illallah, tetapi kita tidak tadaburkan. Kita tidak memahami bahawasanya inilah yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang lain melainkan ana. Allah Taala kata, tak ada yang lain melainkan aku yang ada. Allah bagi tahu. Adakah kita mendengar betul-betul dengan pendengaran ini dan dapat kita amaliahkan? Di mana letaknya tadi? Iaitu yang dikatakan hayyu. Yang apabila kalau kita tidur, kita tak boleh dengar. Tidur, kita tak boleh melihat. Tidur, kita tidak boleh bercakap. Tidur, mati. Tidur. Jadi ada mata tapi tak ada penglihatan. Ada telinga tapi tidak ada pendengaran. Ada mulut tidak boleh berkata-kata. Jadi yang ada yang hidup di waktu kita tadi tidur, yang hidup hanyalah nafas kita. Ataupun nafas itu adalah roh. Jadi kita diberi roh, bernafaslah kita. Jadi bila kita terjaga, kita menyangka pula kita yang hidup. Sebenarnya tetap juga dalam kita tidur tadi tak punya apa. Dia juga yang hidupkan kita. Bila jaga, kita juga hidup. Jadi hidup tu tadi menyatakan dia yang maha hidup. Itu dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyum. Adakah kita beramal ataupun kita membacanya berpuluh tahun? Hari-hari kita baca 70 kali ke? 9 kali ke? Tiap-tiap hari kita dah terlampau lama sangat membacanya sampai 40 tahun, 30 tahun ataupun kita hanya membaca je. Sedangkan Allah Ta'ala kata Quran ni adalah penyembuh. Quran ni adalah rahmat. Tapi bila kita baca je, kita dapat hanya bilangan-bilangan huruf itu, kita dapat ganjaran. Dan sesungguhnya bila kita baca, kita tidak dapat rahsia yang Allah nak bagi di dalam ayat mukjizat Allah tu tadi. Kita tak meyakini Allahu la ilaha illa. Kita rasa kita yang baca. Padahal itu bacaan tu Allah yang membaca supaya kita mengerti. Allah mengatakan aku yang ada tiada lain melainkan aku yang maha hidup. Jadi engkau tidur mati pun sekalipun, yang hidup maha hidup hanya aku. Dan tetap engkau diberi hidup, yang hidup hanya aku. Sebab nafas tu tak lebih antara kita di luar kita sedut. Yang di luar angin kita sedut, kita masuk ke dalam. Jadi kita rasa sedut di luar dan di dalam tu hidup. Sebenarnya dialah yang diberikan kita nafas tadi naik dan turun, dia yang bagi kita sedut. Kita tak ada daya upaya nak menyedut udara di luar untuk rasa kita hidup. Tetapi bila dah selalu kita nafas, kita rasa kita bernafas, kita ni hidup. Itu maknanya kesilapan yang berlaku. Bila kita dah terlajak lari sangat, beramallah kita katakan. Padahal kita bukan beramal, kita membaca je ayatul kursi. Kita baca 30 tahun, kita membaca tanpa kita beramal, faham. Kalau kita faham, kita takkan mengatakan kita ni hidup. Sebab kalau betul-betul kita beramal dengan ayatul kursi, kita akan rasa yang hidup, yang maha hidup hanya Allah. Diri kita dulu perjuangan pertama Rasulullah kata. Bila perjuangan pertama kita dah hakul yakin bahawa hidup ni adalah hidup Allah, bukanlah aku ni Allah, dan semua ini juga tidak ada. Allah lah huwal hayyu qayyum. Dia yang memberi hidup dan memberi tegak semua planet-planet, semua sekalian alam ini. Sejak awal Allah jadikan, Allah lah yang menatakan, dia yang menghidupkan. Maka baru kita akan nampak jelas bahawasanya semuanya tidak ada hidup. Yang hidup hanya Allah mengatakan bahawa betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Baru betul kita beramal. Itu cukup dulu. Itu cukup dulu kita fahami betul-betul. Bawa dalam kehidupan kita. Tadabur dah cukup dah. Amalkan. Ini tidak. Kita tidak tadabur. Kita tidak berdasiasat. Macam mana kita nak jumpa orang-orang yang dah beramal berpuluh tahun. Dalam keadaan dia tak merasa ada keakuan dirinya. Betapa manisnya kehidupan dia. Betapa yakinnya dirinya dia berkehidupan hanya dengan Allah. Dia tidak ada. Yang berkehidupan ni seluruh yang adalah penceritaan kehidupan tentang Allah yang maha hidup. Bukan nak menyatakan semua yang aku jadikan hidup ni nak menyatakan dia yang hidup. Tak. Menyatakan aku yang maha hidup. Jadi apa pun kita pandang fa'ai nama tu'allu fasama. Mana pun akan kita pandang, kita hadapkan, di situ akan kita nampak dah tak lain dah. Semuanya Allah punya ciptaan dan tak lain untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu Taala. Dia yang maha hidup. Ini kita nak bawa dalam kehidupan kita. Manis. Kehidupan ni yang betul-betul dikasihi oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Sebab bila kita tak ada rasa keakuan diri, kita tak merasa kita hidup, bukanlah kita Tuhan. Tetapi sebenarnya semua juga tidak ada. Sekalian yang ada ini ibaratnya bayang-bayang Allah. Jadi Tuhan punya bayang-bayang tu yang sebenarnya ada. Bayang-bayang tu tidak pernah ada. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini pun kita banyak yang kita baca ayat-ayat Quran yang biasa kita baca, lancar baca, hari-hari baca, banyak kita baca, berpuluh tahun kita baca, tapi kita tak tadaburkan, kita tak bawa dalam amalan-amalan maqam dalam diri kita. Ini yang berlaku. Ada jadi puak-puak, banyak pecah-pecah puak-puak ni tadi. Umat Nabi juga puak-puak ni. Dia melarang kita mentadabur. Dan bila dia dilarang untuk tadabur, kenal diri, kenal Allah, maka apa pun yang dia tadaburkan ayat-ayat Allah, lari daripada tajuk maksud dia. Sebab yang boleh mentadaburkan ayat, mentafsirkan, mentadaburkan ayat-ayat Allah, hanya ahli Allah. Rasulullah, Rasul-Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, arifin billah. Mereka dah kenal diri, kenal Allah, yang boleh tahu mentadaburkan dan mengamaliakan dalam kehidupan. Tapi kalau orang-orang yang gini, yang puak-puak ni saya cakap, dia letakkan Allah ada di aras dia akan mentadaburkan yang tak masuk, maknanya tak betul, dia kata. Sebab dia tak mempelajari mengenal diri, mengenal Allah, macam mana dia nak mentafsirkan ayat-ayat Allah, nak tadabur? Bohong aja. Sumbang dia punya pecahan dia tu tadi. Bila kita nak betulkan, tak, dia tak bagi kita betulkan sebab dia anggap kita ni puak yang tak betul, dia kata. Kita bukan cakap dia tak betul, cuma kita cakap tadabbur ayat ni bukan begini. Dia kata tidak, Allah tu begini gini. Dia kata, engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana engkau boleh tahu Allah Ta'ala macam ni? Engkau harus faham. Kenal diri, kenal Allah. Bila tak ada keakuan diri engkau, baru Allah perkenalkan, baru engkau boleh ceritakan Allah tu bagaimana. Sebab Allah ni dia tidak boleh diserupai, tidak boleh setarakan, tidak boleh diletakkan di tempat-tempat. Tetapi dia cukup kita mengetahui sekalian alam ini yang dijadikan menyatakan dirinya. Bukan makna dia tak ada tempat, tapi tak boleh diduduk tempat. Sebab apa? Sekaliannya dia meliputi. Tak payah kau nak cari dah. Dia dah meliputi atas diri kau, atas semua. Dia meliputi, yang ada hanya di dia. Syarat dia Allah Ta'ala kata, la ilaha il. Syaratnya kau kena buang keakuan diri. Semuanya tidak ada, baru dia nyata aku. Tapi susah kau masih degil lagi. Kau masih nak rasa aku ada lagi. Ini yang jadinya engkau tak akan dapat mengenal Allah selagi engkau merasakan nafsu. Disuruh engkau kenal diri engkau supaya engkau tahu bertubuh engkau bergerak itu atas sebab hati.
Hati kau bergerak sebab ada nyawa. Nyawa kau bergerak kerana roh. Roh tak lain daripada sifatullah, rahsia Allah. Dan rahsia Allah tak jelas nyata daripada zat Allah yang ada hanya Allah. Jadi begitu cepat yang tadi, mengapa kau mengaku ada engkau? Itu semua kan dia menyatakan diri dia. Bila dalam diri kamu belum boleh nak faham, Rasulullah kata, pertama-tama harus kamu kenal adalah dalam diri kamu. Bila dalam diri kamu belum kau faham, kau nak kupaskan luar mana boleh. Maka itu saya cakap tadi, berganjaklah kita. Supaya kita dapat pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ada keakuan diri, selagi kita bermain dengan kita rasa kita yang melakukan ni, kita yang angkat air ni, kita yang mandi, semua kita rasa kita, selagi itu kita takkan pertemuan dengan Allah. Pertemuan tu bukan saya pergi rumah Ustaz Ozair, saya jumpa Ustaz. Dan itu bukan itu pertemuan tu sebenarnya bukan pertemuan. Pertemuan tu adalah maknanya tak ada lagi dah kita dah. Maknanya dia je yang ada. Tu pertemuan. Itulah pertemuan. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Barang siapa nak pertemuan dengan aku, hendaklah falyamal amalan soleh. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Amal soleh itu, melakukan amal soleh itu tidak merasakan dia melakukan. Pertemuan itu. Tapi kalau kita rasa kita yang sembah kepada Allah, itu mana Allah di depan, ada ibarat ke depan kita ada, itu bukan pertemuan. Ini nak dipaham betul-betul bahasa Allah Ta'ala ni. Pertemuan tu adalah pertemuan di mana kau tak merasa ada engkau. Maka yang melakukan tu semua adalah berdiri rukuk sujud tu semua, dan di luar solat semua terbawa-bawa solat itu tadi. Dialah yang menyembah diri. Bukan dua, dialah sebenarnya zat dan sifat serta afal dan afalnya, esa semuanya menyatakan dirinya. Baru sempurna pengenalan kita, baru kita ni hidup dalam keadaan jaga keimanan, jaga kesucian tu. Kita takut nak merasa ada keakuan diri. Kerana keakuan dirilah musuh yang paling berat. Maknanya hijab yang menutupi kita dengan Allah. Kalau kita boleh yakini, mana kita telah mendapat hidayatullah laduni. Kerana bukan semua orang, kerana mereka dah terlajak lari sangat. Dah terlajak jauh sangat beramal, menyembah Allah, dia rasa dia menyembah, ilmu dah terlalu banyak, jadi dia rasa ilmu ni tak perlu dah. Padahal ini terlalu penting. Awal-awal Nabi Muhammad SAW, awal-awal Allah mengatakan terjadinya nurku, awal-awal daripada perkataan Allah dalam keadaan asyik, ingin aku dikenali. Janganlah ditajuk. Walau Cina jauh semana, patah balik. Kenal Allah. Kena ada pembimbing, guru dia khas. Bagus kita dah belajar bidang ni. Bagus. Tapi kalau kita tak dapat bidang mengenal Allah ni, kita kena cari guru dia cepat. Supaya memantapkan ilmu-ilmu yang lain ni. Kalau tidak, ilmu-ilmu yang lain tidak akan bermanfaat, kata Nabi. Sebab apa tak bermanfaat? Engkau mengaku engkau yang melakukannya. Itu yang jadi tak bermanfaat. Sedangkan apa yang kau lakukan ibadah tu semua, ilmu-ilmu tu hanyalah setitik daripada air lautan ilmu Allah yang ada pada engkau. Engkau dah rasa besar diri, engkau rasa engkau yang mempunyai ilmu. Bahaya tak bahaya tu tadi. Ini maka itulah kita selalu ulang-ulangkan. Tujuh yang diulang-ulangkan. Hayyun alimun qadirun muridun sami. Selalu kita ulang-ulangkan supaya kita ingat itu semua hak Allah. Jangan ngaku-ngaku. La alimun, tidak ada ilmuku ya Allah. Tidak ada apa pun yang aku amalkan, semua melainkan kudrat dan kehendak engkau ya Allah. Susah kalau kita nak hilangkan ni. Malahan orang akan menyalahkan kita. Nabi Muhammad SAW pun orang menyalahkan. Sebab apa? Nabi berbuat tu, Nabi tak merasakan dia berbuat. Tapi manusia kata, engkau. Tapi Nabi kata, Wama romaita is romaita, walakin bukan engkau, bukan aku. Allah selalu ingatkan kepada aku, bukan engkau. Aku yang ada, aku yang ada.
Ini maqam yang Nabi Muhammad SAW bukan cakap ya ayat Quran, Nabi perbuat dulu. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang paling karib, paling dekat, dia itu mewarisi betul-betul, download betul-betul ilmu amalan yang Rasulullah SAW bawa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Aku dapat warisan daripada Nabi Muhammad SAW langsung daripada Allah. Apa tu warisan tu tadi? Iaitu tidak aku pandang sesuatu itu melainkan sebelumnya aku memandang Allah. Jadi sahabat Nabi semuanya melakukan itu dalam kehidupannya. Tidak semua apa sekian yang dipandang, semua dipandang Allah dulu. Sebelum dia pandang sesuatu tu, dia nampak Allah dahulu. Allah dahulu. Sebab segalanya yang Allah ciptakan itu nak menyatakan Allah. Jadi dia tahu maksud dia tadi. Jadi buat apa dia nak sia-sia pandang benda tu? Dia akan nampak siapa yang tajalikan tu. Allah. Maka dia bawa dalam kehidupan dia. Maka tu kita tengok. Mereka ni kita nampak macam bodoh, macam tak tahu apa. Padahal sentiasa pertolongan Allah tu karamah sampai kepada mereka. Sahabat-sahabat Nabi. Kalau Rasulullah sentiasa mukjizat berlegar dalam dirinya. Allah Ta'ala perlihatkan, mudah perlihatkan. Orang-orang yang kosong, yang tak ada keakuan, jaga kesucian, hilang keakuan, mudah Allah nak tunjukkan ayat-ayat keagungan kebesaran Allah. Karamah-karamah pada wali-wali Allah. Tapi kalau kita ada keakuan diri, mana nak datang? Ini saya cakap tadi. Kita nak perbetulkan puak-puak ni tadi. Supaya dia ni betul-betul dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mereka dapat sebenarnya adalah mereka merasakan mereka dapat beramal itu mereka yang beramal. Bukannya mereka merasakan bahawa amal yang mereka lakukan itu dalam dia beramal itu dia rasakan bahawa Allah lah yang menegakkan dia untuk dapat berdiri beramal. Ini yang kita nak, maknanya ini yang kita nak perbetulkan. Kalau selagi sistem pelajaran yang ada kat muka dunia ini, pelajaran itu tidak membawa kepada kita dapat kenal kepada Allah, maka selagi itu kita tak akan ibaratnya tidak akan dapat kemenangan. Islam ni tidak akan dapat kemenangan. Walaupun sekeliling kita ini pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin Islam, tetapi masih lagi kita tak membuat sistem pelajaran yang membawa kita kepada kenal diri, kenal Allah, maka kita tidak akan, Islam ini tidak akan menang atau berjaya. Nak berjaya tengok cara Rasulullah SAW macam mana. Dia didik para sahabat-sahabatnya. Kuat. Walau sikit tapi kuat. Walau sikit tapi sentiasa mengundang pertolongan Allah. Pertolongan Allah sentiasa dimohon dia, ibarat terbalik jadi. Allah mudah nak turunkan pertolongan Allah bila datang susah. Tapi bila kita dengan Allah masalah, kita sombong, kita rasa kita akuan diri kita, macam mana kita nak ngundang pertolongan Allah? Kita solat hajat hari-hari pun Allah Ta'ala kata betulkan dulu. Kalau aku bagi kemenangan kan kau lagi jauh pada aku. Kalau aku bagikan harta benda kekayaan nanti kau jauh pada aku. Tapi kalau engkau dah kenal diri, engkau kenal aku, kekayaan ke, susah ke, senang ke, kau tetap dengan Allah. Bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita rasa kita kaya, kita akan rasa kita berjaya. Tak. Kita miskin, kita kalah. Tak. Kita harus dengan Allah, rasakan betul-betul Allah. Itulah sebenarnya kekayaan. Inilah sebenarnya kemenangan. Ubahlah. Mungkin saya cakap ini tidak boleh diolahkan ataupun kita seolah-olah anggap ini apa yang saya cakap ini seolah-olah tak penting. Ya, bagi orang yang tidak mengenal diri, kenal Allah, kita tak nampak jalan ni. Kita hanya kata ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah jalan lurus, kita tak faham jalan lurus tu macam mana. Ini saya kupaskan dari sisi Allah. Bahawasanya inilah sebenarnya jalan yang lurus tu, buang keakuan diri.
Bukan jalan yang lurus tu kau buat beramal banyak. Bukan saya tak bagi beramal banyak. Bukan Allah tak bagi. Tapi bila kau dah buang keakuan diri, maka itulah sebenarnya jalan yang lurus. Yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang diamalkan oleh Rasul-Rasul, para Nabi, para wali Allah dan orang arif bin billah. Mereka ni yakin, hakul yakin. Membesar, mengagungkan Allah betul-betul dalam kehidupannya 24 jam. Ini orang-orang begini yang kita minta jalan yang lurus, jalan yang begini. Bukan jalan yang iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan ghair jalan orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang keakuan dia hari-hari makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan dia nak rosakkan kita dengan menghalangi kita supaya jangan mengikuti Rasulullah, jangan mengikuti para Nabi wali Allah. Dengan cara apa dia menghalangi? Supaya jangan belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Ilmu lain tak apa bagi orang Islam amat. Kita support dia. Buat universiti, buat tu. Tapi mata pelajaran mengenal diri, mengenal Allah, jangan ada. Berjayalah kita nanti. Berjayalah Yahudi sekarang ni. Ilmu ni mengenal diri, mengenal Allah, dia anggap pelik. Padahal dulu-dulu kalau nak dikatakan belum ada sekolah, apa universiti semua belum ada. Sekolah yang paling baik adalah di mana diajarkan kita mengenal Allah dulu. Daripada situlah akan datangnya ilmu-ilmu yang lain-lain. Dan bermanfaat. Kita tengok orang dulu-dulu ilmu tak banyak, tapi dia kenal diri, kenal Allah. Dia pegang satu tu tak lepas. Kita banyak-banyak ilmu, satu pun tak pegang. Malahan mencabar lagi. Iblis, dia buat menghalangi, jahat orang jangan belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Dia tidak sambil berzikir, bertakbir. Sebab dia takut pada Allah. Tapi kita manusia bila tak kenal diri, tak kenal Allah, derhaka kepada Allah, sombong dengan Allah, sambil berzikir, sambil solat. Sambil solat ni kita rasa kita yang solat. Atau kan dalam kau derhaka kepada Allah, engkau menunjukkan dalam diri engkau yang berdiri solat. Minta maaf saya cakap. Allah tak akan menerima. Allah tahu dah engkau punya solat dia hancai, rosak. Sebab awal-awal lagi engkau kata engkau yang melakukan solat. Habis. Inilah sebenarnya yang saya bagi tahu tadi, bukan untuk supaya jangan melakukan solat. Tetapi solatlah betul-betul. Dirikanlah solat tu betul-betul. Yang mendirikan, berdiri engkau itu adalah Allah. Jangan merasa engkau yang berdiri dalam solat itu. Rukuk, apa pun semuanya engkau rasakan, semuanya tak ada engkau. Melainkan dia. Buat di situlah tempat makrifat kita. Kalau kita beramal tanpa kita makrifat kepada Allah, syariat tanpa makrifat, ataupun salah satu syariat, tarikat, hakikat, makrifat, salah satunya tak ada, batal, tak sempurna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahami betul-betul pada akhir zaman ni, pada penghujung zaman ni, siapa yang nak bagi tahu kita ni yang betul-betul ni? Tenggelam habis dah. Jadi bila kita dah dapat tahu ni, janganlah kita anggap ni macam ini lebih tinggi kedudukan kerajaan ni daripada kerajaan Nabi Sulaiman tahu. Ini mata pelajaran ni yang kita dapat ni lebih Allah Ta'ala kata lebih seisi dunia ni, harta semua seisi dunia ni tak dapat menandingi orang yang dapat anugerah Allah Ta'ala ni. Kita dapat Allah Ta'ala. Ini bagi kami sentiasa berasa ini yang paling besar dan kami akan nampak dunia ni kecil. Kami tak nampak apa benda pun yang berlaku ni, kami nampak biasa je. Kami dah dapat anugerah daripada Allah bahawa Allah tu hasbunallah wa ni'mal, cukup, kami dah rasa cukup. Maka tu kami bagi tahu, kembalilah betul-betul kepada Allah, jujur, ikhlas. Tu jadi jangan sampai kita orang dah panggil kita ulama, dah panggil kita orang alim, tapi bila kita nak minta ceritakan apa tu hayu tu, hidup tu apa,
kita cerita sumbang pula. Kita dah tara ulama ni. Orang panggil kita lah ulama, mufti ataupun apa pun orang akan mengadu pada kita tanya. Orang tanya kita, hayu tu apa? Hidup. Kata hidup lah. Dia kata hidup. Kita ni hidup. Dia cerita tu lari daripada tajuk. Sebab dia sendiri tak kenal diri, tak kenal Allah. Macam mana dia nak ceritakan? Waktu bila tu tadi? Yang Allah Ta'ala kata dia tidak pernah merasa mengantuk. Tidak pernah tidur lah. Tak pernah rasa ngantuk dan tidak pernah tidur. Waktu bila? Pada diri kita yang kita sedar. Yang Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kita tidur dah. Tapi nafas kita terus berjalan hayu tu tadi. Turun dan naik. Itu menyatakan, itu takluknya menyatakan Allah tu hidup. Kita mati, Allah tetap hidup. Tak menang. Adakah kita bawa dalam kehidupan kita? Kita rasakan dia yang ini saya cakap tadi. Kalau kita tak dapat faham betul-betul, kita kupaskan, tadaburkan sumbang. Manusia tidak akan faham apa maksud hidup. Dia membaca selalu. Allahu la ilaha illa wal hayyu qayyum. Hidup, tapi dia tak faham. Dia rasa dia yang hidup. Dia tak nampak, merasakan semua ni menyatakan Allah yang maha hidup. Dia tak dapat bawa maqam tu dalam kehidupan. Ini yang berlaku sekarang. Maka itu banyak kita tengok berbalah-balah. Puak ni balah, puak ni. Tapi yang buat berbalah ni puak-puak yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni. Tinggi ilmu dia, tinggi. Masing-masing tinggi, Sampai turun pada anak dia, berlawan lagi. Dia tinggi turun cucu dia. Berlawan, makin banyak berlawan. Dia tak habis-habis. 73 puak ni pecah-pecah. Satu je tu tadi. Yang sentiasa nak satukan. Puak-puak yang ahli Allah. Yang kenal diri, kenal Allah. Dia yang betul-betul nak satukan. Nak bagi mereka 72 yang buta tadi, nak bagi celik. Bukan senang. Sombong. Dia dah lah buta, kita nak bagi celik, dia tak mau. Dia kata dia tahu. Ada tahu apa? Kita tahu dia tu buta. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Buta kat dunia ni, Allah Ta'ala kata. Jadi kita nak celik dia dengan apa? Dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Sekejap je. Kalau kau betul-betul ikhlas jujur, tak sampailah seminggu, insya Allah Allah bagi faham. Tapi kau degil, kau tak nak Fatihah, tak nak bukakan diri kau, rasa kau hebat dah, banyak amal dah, aku dah berapa umur aku dah pergi tablik sana, pergi merantau sekalian ni semua, aku jumpa Islam ni macam-macam perangai. Jadi aku dah tahu semua dah. Padahal dia masih lagi buta tentang Allah SWT. Ini yang kita menghadapi manusia yang begini. Ya. Ini yang jadi kacau. Kita nak satukan. Kita boleh duduk dengan dia orang. Ajakkan. Tapi dia masih lagi tak faham. Nak ngaku juga. Yang seorang ni pun ngaku gini. Yang sini mengaku. Sama-sama buta dengan buta. Orang ada cerita, saya dah cerita dulu kan. Ibaratnya 3 orang buta kenal gajah kan. Cuma. Macam itulah berlakunya. Dia sampai ke anak cucu dia. Berlaga sebab buta semua. Mewarisi anak cucu yang buta dengan Allah Ta'ala. Ambil warisan-warisan daripada Fir'aun, Namrud, Dajjal, Iblis. Ada ambil warisan-warisan daripada itu tadi. Hingga kan buta. Buta tak nampak Allah SWT. Orang siapa yang buta, Allah Ta'ala kata kat dunia. Kelak di akhirat nanti lebih teruk buta. Bukan mata ni buta. Tetapi mata hati dia tidak nampak. Apa pun yang Allah jadikan menyatakan Allah. Itu saya cakap tadi, kembali kepada apa yang Sayyidina Abu Bakar dapat warisan daripada Rasulullah SAW. Warisan yang datang daripada Allah kepada Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. La tahzan wallahu ma'an. Di dalam gua. Begitu rapatnya Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar berdua, maka dia wariskan, jangan kau bersedih. Allah tu dah. Jangan bersedih. Apa maksudnya tu? Padahal Sayyidina Abu Bakar memang maqam dia sentiasa dia yang kesian tengok Rasulullah. Sanggup dia nak menyelamatkan Rasulullah. Maka Abu Bakar dah dapat dulu. Cuma Rasulullah mendapatkan al-haq daripada Allah, menyampaikan lagi kepada
Abu Bakar bahawa dia tetap duduk di makam tu. Yang ada hanya Allah. Dia memang tak bersedih. Sebab jangan sampai Allah tak ada. Allah tak ada tu lebih sedih. Yang lain ni tak ada sedih sangat. Yang penting sentiasa Allah dengan. Itu maksud Rasulullah bagi tahu makam Abu Bakar dia gitu. Mewarisi makamku. Tu tadi. Maka itu saya cakap semalam. Huruf ya ni titik 2. Titik 2 itu berada di gua Rasulullah dengan Abu Bakar tu titik 2. Titik 2 tu rapatnya tadi. Sama je dia. Kadang-kadang Abu Bakar dulu, kadang-kadang Rasulullah dulu. Sampai Nabi kata kalau ada Nabi selepasku, engkaulah Abu Bakar. Begitu juga Ali, Omar, Osman. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Rasulullah mewariskan ilmu yang begini. Kenal diri, kenal Allah. Maka itu mereka kuat, kukuh. Jadi tak ada cara lain lagi. Nabi kata kalau nak jadi sahabatku, seperti sahabatku Sayyidina Abu Bakar, maka harus jangan bersedih. Sentiasa rasakan Allah. Jadilah sahabat Nabi nanti. Huruf ya. Pakailah huruf ya tu. Ini kita dah banyak beramal. Dah 30 juzuk, hafil Quran, tafsir. Tapi huruf ya letak kat mana? Nak beramal ni macam mana? Tak tahu. Dah banyak huruf ya tak tahu macam mana. Kat mana letak dia? Huruf alif kat mana letak dia? Apa maksud huruf alif tu? Apa tadabbur dia? Kau dah tinggi-tinggi huruf alif kita tak tahu nak tadabbur kat mana. Jangan sampai jadi begitu. Nanti jangan sampai orang beramal huruf alif, kita kata apa ni saja ni amal huruf alif. Jangan pelekehkan. Nanti dia tanya kau di mana letaknya. Bengkok arif kau, bengkok semua amalan kau. Rosak. Terkejut kita nanti. Jaga satu huruf alif, semua kita dapat. Jaga. Itu alif kan. Ada alifullah, ada alif wa akbar. Ada alif yang tidak ada bertanda gaib. Di mana tempatnya? Di mana? Tu saya cakap tadi, nanti kalau saya bacakan saja ni ada ke hadisnya? Ada ke Allah firman? Jadi begitu. Dia tak faham ilmu Allah ni luas. Jadi bila kau kenal diri, kau kenal Allah, ilmu Allah ni baru kita nampak luas. Yang kita ada ni tak seperti angkat jari kita ke tengah laut tu. Itulah ilmu kita yang ada. Itu pun ditiup angin, gaib habis. Tak ada apa pada kita. Apa yang kita nak banggakan, kita rasa ilmu kita tinggi, amal kita banyak, kita dah banyak ibadah. Apa yang kita nak banggakan? Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar kata, letakkan betul-betul tak ada keakuan diri, di situ dijaga. Istiqamah, jaga kesucian. Kesucian tu susah nak dijaga, kata Sayyidina Ali. Kesucian tu apa? Tak mau merasa ada keakuan diri. Di mana pergi pun. Walau dah beramal banyak orang puji, tetap kita rasa bukan aku engkau ya Allah, bukan aku engkau ya Allah. Jaga kesucian tu tadi. Kita tidak orang puji, kita rasa bangga diri, kita rasa kita syok sendiri. Itu kebanyakannya kita berlaku begitu. Maka itu kita jadi rosak. Maka itu kita tak ada kekuatan. Sebab kita pakai akuan diri. Sedangkan Allah nak bagi kekuatan yang kuat seperti dia bagi kepada Zulkarnain. Kalah musuh-musuh dia semua dapat dikalahkan. Allah bagi kekuasaan. Sebab hilang keakuan di pertolongan Allah sentiasa datang 24 jam. Musuh-musuh jadi gerun lagi nak jumpa kita, takut. Dia halang pula, jangan jumpa si Aziz, jangan jumpa ni Ustaz Azai, jangan jumpa Pak Lan, jangan jumpa tim si Aziz ni, jangan jumpa. Nanti dia pengaruh kau habis. Dia halang-halangkan kita supaya jangan datang sini. Itu sama jugalah macam geng-geng iblis lah tu. Dia halang macam-macam cara supaya jangan menuntut ilmu ni. Kalau dia dapat ilmu ni, manusia dapat ilmu ni, habis kita. Sayyidina Umar dapat ilmu ni, dia jalan. Rasulullah kata dia jalan. Iblis nak jalan jejak dia walaupun dah 100 tahun pun tak berani. Nampak orang yang ada ilmu ni tadi. Tinggi Allah Ta'ala bagi kedudukan. Ni kita duduk sini ni. Lintang pukang semua.
Kita ajak dengar sekali, kita bagi Fatihah, datang sendiri, tak nak dia. Yang datang yang malaikat-malaikat, roh-roh yang bersih, yang dia suka mendengarkan macam ni. Kerana tak ada keakuan diri punya cerita tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu sementara ni. Kita beri pencerahan lagi ni. Ustaz Azhar ini. Saya latih dah palang insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Alhamdulillah, apa yang telah dikupas setiap hari adalah merupakan satu doktrin yang wujud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakah di manakah dalilnya, keseluruhan cerita ini jika ingin diletakkan dengan satu perkataan itu ialah ikhlas. Ikhlas ini juga membawa maksud. Yang tulen, ikhlas membawa maksud. Yang suci, yang murni, ikhlas membawa maksud. Tidak ada kekotoran. Ikhlas membawa maksud tidak ada kesyirikan walaupun sedikit. Justru ikhlas itu membawa maksud tidak ada keakuan diri. Keakuan diri ni pula apa? Apakah ada doktrin itu dalam Islam? Keakuan diri ada. Keakuan diri ialah syirik khafi. Jadi dalil itu wujud, baik seruan kepada ikhlas dan juga seruan supaya tidak ada syirik walaupun khafi. Dalil ni banyak. Ia gabungan antara dua dalil ini, iaitu ikhlas dan meniadakan syirik khafi. Gabungan kedua-dua ini lahirlah tok sebegini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga Rasulullah berkata, aku tak apa takut lagi Dajjal nak keluar ni. Aku takut syirik khafi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada benda lain lagi yang Rasulullah takut selain pada Dajjal. Hadis-hadis yang menyebut tentang menggunakan istilah yang sama ataupun menggunakan uslub yang sama juga ialah seperti setakat yang ingatan saya. Aku tak apa takut lagi ni Dajjal nak keluar ni. Yang aku lebih takut dia a'immatal mudillin. Setengah ustaz berterjemahkan ulama su'. Tapi ulama su' ni hanyalah sebahagian kecil saja daripada a'immah al-mudillin. A'immah ni maksudnya tokoh. Tokoh yang menyesatkan. A'immah al-mudillin. Jadi termasuklah ulama su'. Ulama su' ni ada hadis yang lain. Rasulullah bertanya pada sahabat, kamu tahu tak apa benda yang makhluk yang paling teruk di bawah kolong langit? Sahabat-sahabat kata tak tahu. Lalu Rasulullah kata, makhluk yang paling teruk di bawah kolong langit
adalah ulama su. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'immatul mudillin ini sangat membimbangkan kita, kerana banyak tokoh yang telah menyesatkan umat dihadirkan lagi dengan hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'in min sudurin nas walakin Allah yaqbidul ilma bimautil ulama hatta la yabqa aliman faftaw ru'usan juhalan fadallu wa adallu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan tiba satu zaman nanti Allah Ta'ala tarik ilmu ni, tapi bukan directly from the heart, from the brain and from the heart of scholars, tetapi daripada matinya mereka. Mati, tumbang. Setiap hari dengar mati ulama. Orang-orang sesepuh, pasak-pasak bangsa dan negara meninggal satu persatu. Hatta la yabqa aliman, sampai orang alim dah tak ada lagi. Lalu apa berlaku pada masyarakat? Faftau ru'usan juhalan. Mereka ini mengambil fatwa. Dia ke ni menanya-nanya, kamu menanya-nanya kepada orang yang bukan ahlinya, maka fadallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah dah bagi tahu dah soalan dah bocor dah. Tapi kita ni masih degil lagi, kita ni masih lagi tak mau mencari yang tulen. Dalil dia ikhlas tadilah. Ikhlas tu maksud dia tulen, maksud dia asli. Berapa banyak seruan untuk mencari ikhlas. Anehnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Qul Huwallahu Ahad tu tak ada pun perkataan ikhlas, tapi dia nama surah Al-Ikhlas. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surah Al-Ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah dia tafsiran ikhlas. Itulah dia tafsiran huraian ilmu tentang ikhlas. Qul Huwallahu Ahad. Semuanya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita putuskan diri kita pada Allah, itu permulaan daripada syirik khafi. Jangan ada satu pun putus dari Allah. Dalil yang lain apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua benda yang kita baca mesti dengan nama Tuhan. Baik kita baca ilmu geografi, biologi, kimia, biokemistri, fizik, math. Wajib bismi rabbik, menghadirkan wajah Allah di balik helaian-helaian kertas yang dibuka oleh anak-anak murid di sekolah masing-masing. Masing-masing adalah guru-guru, pensyarah, profesor, doktor. Cabaran kalian macam mana nak hadirkan wajah Allah di balik mata pelajaran yang anda ajarkan. Anda merupakan supervisor, berjaya dalam hidup. Tapi berjayakah anda untuk menghadirkan wajah Allah pada jiwa anak-anak? Nama dah mustasyar. Mustasyar ni maknanya kalau zaman dulu mursyid. Tapikah apakah kita tu mursyid? Kita bertaraf mursyid. Maka jangan risau. Maka mursyidkanlah diri anda. Macam mana mursyidkan diri sendiri? Kena ada mursyid dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada mursyid, kata Allah irham Tuan Guru Zuhdi, Tuan Guru Pondok Zuhdi, Tuan Guru Rifai nama dia. Kalau tak jumpa guru mursyid, hendaklah selawat 10,000 kali. Itu ganti kepada guru mursyid, agar terpandu arah jiwa atas landasan, tidak gelong atau tergelincir daripada landasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah mendapatnya aplikasi dalam kehidupan, banyak di antara faedah-faedah yang dapatnya.
kita dapat dengan izin Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dapat membezakan hak mana batil. Kerana pada akhir zaman ini yang menjadi ujian bukan lagi kematian, tetapi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada kematian itu sendiri. Kematian jadi kecil, fitnah tu sangat besar. Fitnah dalam dunia akademik, fitnah dalam dunia pendidikan, fitnah dalam dunia makanan, fitnah dalam dunia hiburan, fitnah dalam media sosial, fitnah dalam masyarakat, fitnah dalam keilmuan, fitnah dalam ibadah, fitnah dalam agama, fitnah dalam kerjaya. Di antara aplikasi yang dapat kita gunakan kalau anda sedang bekerja, kalau amalkan benda ni, salah satu yang dapat anda kata pada diri anda ialah, bos aku ialah Allah, bukan kau. Macam adik saya dia kena bos dia suruh buat network, dia orang IT. So bos dia suruh buat network dekat Kasberg. Dia tulis surat resign 24 jam. Ini yang diasuh oleh ibu-ibu kita, ayah-ayah kita zaman dulu. Tauhid, pasak tauhid. Resign terus 24 jam, tak ada ni. Paksa juga suruh buat network dekat Kasberg. Resign. Nampak tak? Dia bidang IT tapi ada kaitan dengan akidah. Sebab tu setiap ilmu kena ada wajah Allah, baru dia ada akidah. Kalau tidak, macam mana buat network dekat Kasberg? Kalau tidak, kena buang kerja. Okeylah. Darurat. Nanti anak bina makan apa? Pula ke situ. Pandai hujah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi orang yang ada tauhid tidak. Ihtial fid din, maknanya ihtial ni mencari hilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mencari hilah ni dalam agama boleh membawa kepada zindik. Nampak macam orang Islam tapi kafir. Tu bahaya. Ihtial fid din bab dia. Mencari hilah, berhilah. Kalau nak mencari hilah ni, dia pakar sangat, alim sangat dalam fiqh kan. Kata Syekh Fahmi Zamzam, dia billionaire. Besok dah cukup haul. Dia bagi semua harta dekat isteri dia. Abang hadiah ni semua harta abang kat saya, akad sikit. Besok dah tak payah bayar zakat. Memang betul tak payah bayar zakat. Buat helah macam tu. Sampai bila-bila tak payah bayar zakat. Tapi kata Syekh Fahmi Zamzam, Allahumma salli ala Muhammad, itulah dia contoh yang Imam Ghazali kata, man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tazandaqa. Lebih kurang gitulah kata Imam Ghazali. Siapa yang memfaqihkan diri dia tetapi tidak mentasawufkan diri dia, maka dia dah. Siapa yang mentasawufkan diri dia tetapi tidak memfaqihkan dia, dia dah tazandaqa. Siapa yang memfaqihkan diri dia tidak tasawuf, apa istilah dia? Hilang tak? Gitulah cerita dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Bila ada tauhid, dia resign 24 jam, apa jadi pada dia? Dia memandang wajah Allah, kuat iman dia, resign. Lepas tu adik saya ni dapat kerja yang lebih baik dekat syarikat lebih besar dengan gaji yang lebih besar. Hebat kisah hidup dia yang boleh diceritakan pada orang lain. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan nyawa dia. Dia pernah tidur, ada orang bawa kereta sebelah, dia dengar satu suara, tarik handbrake. Dia buka sikit lagi nak kena lori, dia tarik handbrake, krak, kereta tu menyakak. Itu di antara aplikasi faedah menghilangkan diri. Nampak apa? Rasa sendiri, tak boleh bagi tahu Syok macam tu. Bila dapat menghilangkan diri, nampak apa? Tu rahsia. Kena lalu sendiri. Siapa yang tak lalu tak rasa. Man lam yazuk la yadri. Siapa yang tak lalu dia tak rasa. Jadi elok-eloklah
Siapa yang belum rasa, elok-elok lah, rasalah. Sebab orang yang kadang-kadang nampak macam banyak smash, banyak 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 sangat bantai orang lain dalam talk seperti ini, tapi sebenarnya bukan bantai, bukan. Dia macam ni, saya nak bagi satu bidalan gini. Bidalan ni bidalan sungguh, bidalan yang sungguh. Dulu saya ni gemuk, berat dekat 100 kilo. Jadi nak berjalan pun susah, dah duduk payah nak berdiri. Exercise memang exercise, tapi tak jumpa ilmu yang sebenar. Ilmu tak berjumpa dengan ahlinya, wali dalam bab kesihatan dan makanan. Syekh Farhi duduk kat Arau. Tak jumpa, tak berguru dengan dia. Saya tak berjaya, walaupun letih, penat. Lepas penat, craving, minum teh tarik. Macam mana nak kurangkan berat badan? Lepas berjumpa dengan Syekh Farhi tu, dia ajar cara yang sebenar. 5 rukun tu, alhamdulillah, kurus dah sikit daripada dulu. Okey, dah seringan lah sikit, boleh memanjat-manjat. Jadi bila saya jumpa orang yang gemuk, yang 100 kilo, jalan pun gitu, kita bukan, kita ni tau, kita bukan hina dia. Tak. Kau tu adalah aku yang dulu. Jadi aku kesian, aku cakap aku beleti ni, bukan aku bantai kau. Engkau tu adalah aku yang dulu. Aku tahu macam mana perasaan dia. Tapi bila kita cakap, kita tahu dia kecil hati, dia tersentot, dia apa semua dia. Tapi bila kita cerita, kita beletih, dia kata kita beletih pula. Tapi sungguh bukan menghina kau, wahai orang gemuk. Tak, bukan menghina, tapi kesian. Macam itulah bidalan dia, tuan-tuan. Kalau dengar talk ni nampak macam banyak bantai sana, bantai sini, bantai sana, bantai. Bukan bantai, kesian, kasih sayang sebenarnya. Itu justifikasinya. Syukurlah tu, banyak saya ni melalut pula. Saya minta maaf terlebih masa terjejak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang, pilihan dan juga dengan keizinan daripada Allah SWT jua, maka alhamdulillah Allah SWT lah yang mengatur, menyusun dan meletakkan kita pada majlis pada malam ini yang sangat mulia, sangat berbahagia, sangat-sangat dirahmati di sisi Allah SWT ini, kerana kita sama-sama nak mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Itulah dengan kita membawa kalimah mulia, kalimah thayyibah, kalimah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang mana kita diajarkan oleh Nabi SAW menafikan keakuan diri, menafikan segala-galanya, dan mengisbatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan, kekuatan, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buangkan segala-galanya yang kita ada, kita miliki, hatta kehidupan kita pun tidak ada, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kehidupan. Dan mana yang Ustaz beritahu tadi ni, contoh macam kita tidur lah, kita tak dapat mendengar, tak dapat melihat, yang ada hanyalah ruh ataupun nafas. Jadi bila Allah Taala hidup, bangunkan kita kembali, seolah-olah kita hidup kembali. Itulah ibarat kita tidak ada kehidupan ni. Walaupun kita nampak zahir kita berjalan dan sebagainya, tapi semuanya itu dengan gerakan, dengan kudrat, dengan kurniaan, dengan skrip daripada Allah SWT. Segala-galanya Allah SWT yang tulis, yang letakkan, yang aturkan. Jadi itulah kita nak bawa dalam kehidupan kita 24 jam, supaya kita sentiasa ingat Allah SWT dan supaya kita berkehidupan bersama-sama dengan Allah SWT. Jadi kita nak buangkan keakuan diri itu, nak tanggalkan, nak pisahkan
nak lebur dan binasakan, yang kita selalu ulang-ulang perkataan tu. Kerana apa? Kerana perkataan tu benda tu besar sangatlah, utama sangat, mulia sangat, dan juga seutama-utama perintah yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kenal Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT. Sebab tu kita banyak sangat gunakan perkataan kita nak binasakan, nak leburkan keakuan diri, nak leburkan kita ni tidak ada apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak boleh melakukan apa sesuatu pun, sazarah sekalipun, tidak ada daya dan upaya daripada kita dan yang buat semuanya itu dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada keyakinan tu, hakul yakin itu, maka akan datanglah ma'rifatullah, akan datanglah kita bermuraqabah kita dengan Allah SWT. Bahawa Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan. Macam mana Allah beritahu dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu membantu, menolong Allah SWT, itulah kita sama-sama mengajak, sama-sama ingat memperingati, itulah kita bantu Allah Ta'ala. Kita sama-sama berdakwah lah, kita kata berdakwah lah, bantu Allah Ta'ala ni, maka Allah SWT akan bantu kita, kuatkan iman kita, campak akan sifat kita kenal Allah, kenal diri dan kenal Allah Ta'ala. Itulah yang utama, yang diusahakan oleh baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun kita duduk dengar selalu di Mekah, di kota Mekah, kepada seluruh para sahabat yang mana daripada kaum jahiliah yang begitu teruk sekali, begitu rosak sekali kaum tu, telah menjadi kaum yang terbaik sekali di atas muka bumi ini, menjadi sebaik-baik kaum, sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini. Itulah generasi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Jadi itulah sedikit kongsian pada malam ini daripada saya. InsyaAllah saya sangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam yang mulia ini, kita bersama-sama berkumpul sekali lagi bersiaran di live talk dan rakaman kenal diri, kenal Allah. Yang mana hala tuju kita yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila kita kenal diri kita, maka binasa tak ada apa. Yang binasakan pun dia juga. Keakuan tu yang bagi nak menyatakan dia yang Maha Esa. Hidup tu kata tadi, yang Ustaz cakap tadi, yang hidup tu pun tidak menyatakan diri kita. Sekalian alam yang ada ni pun tak menyatakan sekalian alam, tapi menyatakan dia yang Esa, yang dikatakan ingin aku dikenali sebenarnya. Jadi yang kita nak sentuh bahawa yang dikatakan dalam diri kita ada penyakit. Semua dalam diri kita ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Jadi dalam diri kita ni ada penyakit. Apa dia penyakit tu? Keakuan diri yang sentiasa berlega dalam diri kita, sentiasa ada. Jadi kita kena, inilah pengajian yang katakan bagi membinasakan betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu sebenarnya. Sebab bahayanya kita siapa yang cerita, sang guru bersama-sama dengan jemaah menceritakan tentang bagaimana nak membinasakan keakuan diri. Dari step by step, fa'atba sababah dalam surah Al-Kahfi cakap step-step dia. Kenapa dia cakap benda ni? Sebab terlalu bahaya. Pengakuan diri tu tidak akan menjumpai pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kahfi menyatakan bahawa wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dan nak buat pertemuan kena betul menghilangkan, betul menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Ini bukan ilmu baru, bukan. Ini ilmu yang sejati, abadi, azali, yang betul-betul tauhid sebenar. Kalau tak ada tauhid macam mana? Kita lihat pejuang-pejuang, tak payah tengok sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi tu memang dah
dah hebat betul bersama-sama dengan Rasulullah, tapi kita tengok yang terdekat wali Allah, kan? Wali-wali Allah, pejuang-pejuang Islam kita, wali-wali Allah lah, siapa Tok Bahaman semua, Tok Mak Kilau semua lah. Dia gunakannya ni macam mana dia nak berjuang, dan contoh yang paling terdekat yang paling kita nampak, Tok Kupalo menjadi penasihat kepada Sultan Terengganu, Ustaz, Terengganu, Tok Kupalo. Dia jadi penasihat kepada Sultan Terengganu masa tu. Dengan Inggeris berapa kali dah pergi sampai naik kapal pun, kapal tu saya ingat ke kanan pun saya ingat juga, sampai takut Inggeris tu. Sebab apa? Inilah yang Ustaz cakap tadi kan, dia amat takut dengan orang yang betul kenal diri, kenal Allah ni, yang Rasulullah bawa daripada sampai sahabat turun kepada wali-wali Allah ni, dia bawa benda ni. Jadi kita ni memanglah ditutupi benda ni, kita yang kena bertindak insya-Allah, sebab kita kena hilangkan penyakit kita tu, insya-Allah. Dikatakan wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziluz zalimina illa khasara. Tak akan jadi apa-apa kalau kita betul ada keakuan diri ni tak betul kan, tak clear kan, tak akan jadi apa-apa. Quran tu tak jadi syifa. Jadi kita betul-betul ada panduan-panduan dia, berjumpa dengan guru mursyid yang arif billah, menyatakan seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai dia tengah ambil wuduk tu sampai apa? Sampai nampak pula ni, sekali imbas dia baling terompah, dia kena dekat perompak yang nak merompak anak murid dia tadi tu. Apa dia? Itulah. Tu dia gelombang Allah Taala tadi tu. Bukan diri dia, tak ada apa dah, tak ada. Itu yang menyatakan diri, yang menyatakan tu Allah Taala lah. Kan? Sekali imbas tak kira jauh mana pun. Kan? Tu maksudnya di situ. Petunjuk kebesaran Allah SWT tu yang Allah Taala tunjukkan. Banyak lagi lah kan cerita-cerita yang ditunjukkan, yang diceritakan, yang kita nampak dan yang tak nampak, semua banyak. Jadi kita lah kena yang dikatakan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab inilah kemanisan yang lebih utama lagi, yang tak lama kita ni nak hadapi kemunculan Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Apa dia yang dibawa? Itulah la ilaha illallah. Kalau kita tak ada basic ni, kalau kita tak ada yang dikatakan, kalau kita cerita benda ni terlalu tinggi, dia kata. Jadi kalau kau cerita mendengar benda ni terlalu tinggi, sampai bila pun takkan belajar dah. Baru-baru ni kan samalah. Orang yang dengar baru dengar sikit dah kata tinggi. Mana dia tinggi? Sampai bila? Umur kita dah berapa? 50, 60, 70. Kata tinggi, habislah. Tak belajar langsung lah. Itu alasan. Sebab alasan itu. Dia nak menjauh dengan Allah SWT. Nak menjauh lah pada Allah Ta'ala tu, qarib, dekat. Ini katakan meliputi daripada segala sesuatu. Dan ada lagi yang Allah Ta'ala nyatakan, dan aku tidak boleh diseumpamakan daripada segala sesuatu. Dah jelas semua tu. Kan? Panduan-panduan yang Allah Ta'ala letakkan. Kita ada sahabat-sahabat kita yang dengar ni, sahabat kita yang berkasih sayang. Dia jemaah kita ni, yang berada di Perlis sekarang ini, yang berada di Kuala Lumpur, yang berada di Melaka, yang berada di Bachok, Kelantan, yang berada di Thailand, semua berkasih sayang nak menceritakan tentang kenal diri, kenal Allah, nak sama-sama bawa. Macam Ustaz cakap tadi, orang gemuk tadi tu kan, dia menyatakan kasih sayang dia, supaya jangan ikut macam dia. Susah lah, badan gemuk berat kan. Jadi dia nak suruh biar step dia mendapat satu kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya tak apalah, susah pun tak apalah, jogging lama pun tak apalah, macam Ustaz cakap tadi. Tapi dia akan mendapat kesenangan. Itu kasih sayang paling tinggi. Itu sahabat yang ceritakan benda ni, itu kasih sayang dia paling tinggi tau. Dia nak cakap macam mana tak tahu. Betul kasih sayang dia tinggi. Dia ingatkan. Kita pun terasa hati kita ni, ya Allah, betul kasih sayang tu Allah Ta'ala letakkan. Rahman Rahim ni, bila orang yang betul yang dikatakan bersama dengan jemaah yang sentiasa menceritakan tentang mengajak kepada mengesahkan Allah ni. Betul kasih sayang ni tinggi. Itu yang kita betul-betul rasa sekarang ni. Rasulullah SAW memandang kita dalam keadaan kasih sayang. Suka dia. Tersenyum, melihat jemaah-jemaah kita, jemaah yang berada sama-sama kita mengajak. Dia lagi suka. Malah dia lagi dekat. Itulah kita nak cakap pun, yalah. Macam mana kita akan rasa nanti. Kita nak cakap pun susah. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan agar
perjalanan ke depan kita ni dengan Allah, iaitu bukan kita bertemu Allah, tapi tak ada lagi merasai keakuan diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. Yang diucapkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua tu tadi, daripada khatir Rabbani, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain. Mereka semua nak ngajakkan kita seperti mana mereka, sahabat-sahabat kita telah mendapatkan Allah, telah dibuangkan akuan-akuan diri. Betapa nikmatnya. Tak ada nikmat, tak ada nikmat yang lebih besar. Syurga pun tak dapat nak menjelaskan nikmat yang mana mereka-mereka yang telah mendapatkan kurniaan dari sisi Allah, iaitu Allah hingga lebur. Mana dia bukan duduk di syurga, dia duduk di syurga memang nikmat, tapi ini dia duduk dengan pemilik nikmat. Bayangkan, kalau duduk di syurga tu memang nikmat lah, nak cerita pun tak boleh. Tapi ada di dunia ni, ada juga rasa yang ada di dunia ni, rasa yang ada nikmat di syurga. Apa tu? Nikmat makan, minum, pemandangan. Tinggal lagi lebih darjatnya tinggi, lebih enak, lebih nikmat lagi. Tapi ada di dunia. Nikmat buah anggur, buah delima, dan macam-macam lagi Allah campakkan dulu untuk menyatakan benar syurga tu nikmat dia ada. Maka dia campakkan di dunia lagi. Mana di syurga pun ada dunia dia. Tapi orang-orang yang maknanya dia yang lebih bijak, itu para rasul, para nabi, para wali Allah, mereka ni dah mengetahui dah, maknanya menjangkau jauh daripada syurga kenikmatan. Sebab dia dah dapat memiliki Allah, lebur keakuan dirinya. Itu ya cara dia. Mereka cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu makna menunjukkan. Jadi inilah kita, sahabat-sahabat kita ni nak ceritakan tu tadi, menjangkau. Tu yang dikatakan walal akhiratu khairul lakabil. Akhirat tu lebih khair, lebih baik daripada ular, daripada sekarang dan bila-bila. Maknanya syurga pun ular juga baru. Maknanya apa? Akhirat tu Allah Ta'ala lah yang mereka dapat tu. Lebih baik daripada apa sekalian tu. Syurga ke apa. Allah tu lebih baik. Allah tu lebih baik. Mana mereka dah para rasul, para nabi, para wali Allah. Kita semua ini telah dianugerahi oleh Allah. Dengan rahmat Allah. Bukan kita ni hebat, tapi dengan rahmat Allah. Jadi sahabat-sahabat kita semua merasai. Jadi mereka ucapkan, mereka nak ngajak kita bukan kepada arah yang tadi selain tu. Mereka nak betul kepada pemilik tu. Yang seperti mana para rasul, para nabi, para wali Allah dapat tu. Mereka nak ajakkan ke situ. Makna tak ada ajakan. Wa man ahsan qawlan min da'a ila Allah. Tak ada lagi ajakan yang paling baik Allah Ta'ala kata, melainkan ajakan supaya dapat Allah Ta'ala. Ini yang para rasul, para nabi, para wali dan kami semua. Kami tak ada kepentingan lain untuk ajak-ajak yang lain. Siapa-siapa pun yang menghalangi kami, kami tak akan seinci ataupun senapas sejengkal pun kami nak berundur daripada mengajakkan ke sini. Kami tak akan berundur. Kalian buat dek ke, buat tak tahu ke, apa macam anggap apa yang kami cakap ni tak penat ke si Haji ni dengan dia punya kuncu-kuncu dia ni, dengan apa, tak penat ke cerita orang tak layan. Kami tak penat, sebenarnya kalian yang penat. Seperti mana kalian tak jemu-jemu dengan keakuan diri kalian. Kalian tak pelik ke? Kalian tu lebih bahaya lagi sebab berterusan dengan keakuan diri kalian. Kami dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Sentiasa kami, di mana pergi keadaan apa pun, kami sentiasa menikmati. Mati tak ada keakuan diri, nikmatnya dengan Allah yang adanya Allah, kami sentiasa nikmat. Tapi kalian berada dalam keadaan yang huru-hara, berada dalam keadaan azab yang pedih, tapi kalian tak sedar, nak nyuruh kami berhenti pula.
nak menutupi jalan-jalan kami supaya jangan mengatakan tak penat ke, padahal kalian yang kami tengok lebih teruk penatnya, sebab kalian penat itu tak berbaloi, kalian penat tu menyeksa diri kalian. Penat kami semua merasai kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dah bagi kami. Jadi kalian jangan heranlah, sebenarnya kami yang nak bersungguh-sungguh nak menyelamatkan. Siang dan malam kami berdoa, mencari, berfikir, pecah kepala macam mana nak menyelamatkan umat sekarang ni. Nak nyatukan ni, nyatukan. Kami pecah kepala mikirkan. Tapi bagi kami, ingat, kami penat berbaloi. Kami penat merasakan kemanisan dengan lebur dengan Allah. Kami takkan penat, kami tak berganjak. Kami dikurniakan oleh Allah kenikmatan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti mana Rasulullah bagi tahu, la tahzan. Dia bagi tahu pada Abu Bakar di dalam keadaan yang cukup bahaya di dalam gua, jangan bersedih. Padahal Abu Bakar bukan sedih pun. Dia lagi sedih tengok Rasulullah. Sebenarnya gitu. Tapi Allah tu suruh bagi tahu pada Abu Bakar, maqam dia gitu. Jangan bersedih. Jadi keadaan kita begitu, selalu kita dengar Rasulullah akan beritahu kepada kita, la tahzan, jangan bersedih. Wallahu ma'ana. Allah sentiasa, engkau tu tak ada dah, Allah yang ada. Gitulah maksudnya, yang ada hanya Allah. Kami sentiasa bahagia dengan Allah, kami tak rasa ada keakuan diri, kami rasakan Allah je, itu dah cukup membahagiakan kami. Dan kamilah yang dikatakan tadi, yang dikata yang paling baik kami dapat adalah di sisi Allah, dan kami tak mau merasa yang lain, melainkan sentiasa kami rasakan Allah lah dahulu, yang lebih mustahak. Jadi teruskan kalian dengan posisi-posisi kalian, kami dengan posisi kami, watak skrip yang Allah Ta'ala bagi pada kami, iaitu mengikuti jejak langkah warisan daripada kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kami mewarisi, iaitu mewarisi sifat rahmatan lil alamin. Bukan kami ni hebat, tapi mewarisi itu tadi. Allah Ta'ala mewarisi pada Rasul, Rasul mewarisi pada kami. Kami mengikuti warisan-warisan Nabi Muhammad SAW, iaitu rahmatan lil alamin. Kami tak ada rasa kebencian kepada makhluk-makhluk. Walaupun dia iblis, walaupun apa, walaupun dia dah bunuh 1000 orang sehari, tetap kami akan sentiasa doakan untuk dia dapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat utama diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami nak mewarisi itu tadi. Maka itu kami lakukan dengan qudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawasanya kekuasaan aku ni ada pada raja, pemimpin. Dan kita jangan ingat raja yang dimaksudkan Allah tu raja-raja yang dilantik oleh manusia, tapi raja-raja yang mewarisi al-ulama warasatul anbiya, iaitu para wali Allah, orang yang kenal diri kenal Allah ni, dia mewarisi apa tu? Kekuasaan Allah. Raja, merajai. Allah Ta'ala memberikan, seperti Zulkarnain, dia beri kekuasaan untuk mengalahkan semua tentera-tentera. Tu. Untuk boleh membuat tembok-tembok musuh-musuh Allah tu, Ya'juj Ma'juj. Jadi Allah Ta'ala kata raja tu adalah kekuasaan aku di bumi. Bukan raja yang itu raja yang ni tadi, yang saya cakap, dia kenal diri, kenal Allah, dia mewarisi daripada warisan Rasulullah SAW. Itu tadi. Mereka jaga-jagalah. Mereka ni ada kuasa yang daripada Allah. Mereka tak nak gunakan kepada tempat-tempat yang selain bila nakkan dapat rahmat. Kekuasaan tu digunakan seperti Rasulullah, gunakan untuk bukan menghancurkan, tetapi untuk memberikan rahmat kepada. Jadi kekuasaan tu, warisan Nabi itu adalah orang-orang yang sentiasa nak berbuat baik, memberi rahmatan lil alamin. Itu pekerjaan yang kami tak ada lagi bersikap untuk membalasi balik. Sebaliknya kami akan buat macam mana dengan kami akan balaskan dengan kebaikan. Walaupun dilontarkan dengan anak panah ke apa ke, kami tetap juga akan insya-Allah berusaha untuk membalaskan dengan kebaikan.
Seperti mana kami mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah apa pun orang buat dengan Nabi, Nabi doa, ya Allah jangan apa-apakan dia. Bagi dia rahmat, bagi engkau, bagi dia sedar, ya Allah, bagi dia tak tahu. Sebab engkau lebih tahu dia hamba engkau, aku tak tahu apa, ya Allah. Gitu. Jadi kita pun doa, kita tak tahu apa. Apa yang Allah Ta'ala susun, itu semua yang terbaik dan tercantik. Susunan Allah bukan susunan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan menyampaikan ada keakuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Bisa